Yang berhormat Indra Mahkota telah bangkitkan soal skim pinjaman mudah sektor perkhidmatan atau SLSSS yang dilancarkan. Ianya bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada syarikat baru dalam sektor perkhidmatan bagi mewujudkan usahawan baru dalam sektor tersebut dan menyediakan pembiayaan kepada syarikat dalam sektor perkhidmatan bagi tujuan menaik taraf atau penambahan kapasiti atau modernisasi dan mempelbagai perkhidmatan mereka kepada aktiviti bernilai ditambah tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan. Sektor perkhidmatan di Malaysia sedang melalui fasa liberalisasi secara beransur-ansur dengan matlamat untuk mempercepatkan dan merancakkan lagi pembangunan bagi sektor perkhidmatan di Malaysia. Matlamat Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 boleh dicapai sekiranya sektor perkhidmatan dapat berkembang dengan lebih maju dan memberi sumbangan yang lebih besar kepada KDNK negara. Skim SLSSS ini adalah sebagai platform pilihan yang menyediakan akses pembiayaan dalam bentuk pinjaman mudah kepada penyedia-penyedia perkhidmatan tempatan. Impak yang disasarkan adalah dapat mewujudkan syarikat dan enterprise yang berdaya tahan, maju dan saing berdasarkan peningkatan jualan tahunan, keupayaan mengembangkan perniagaan dan mengeksport perkhidmatan. Bagi RMK 10, sebanyak 200 juta ringgit dicadangkan untuk skim pinjaman mudah bagi sektor perkhidmatan dan pinjaman-pinjaman adalah dibagi kepada pengusaha-pengusaha di kalangan sektor swasta. Yang berhormat juga bangkitkan mengenai pengecualian duty import dan jumlah cukai yang terkorban. Ini pun telah dibangkitkan beberapa kali oleh Yang Berhormat dalam sidang-sidang sebelum ini. Pengecualian duty import diberikan kepada bahan mentah dan mesin-mesin yang tidak dikeluarkan oleh industri domestik dan juga untuk menghasilkan produk akhir yang dieksport. Mekanisme ini diperlukan bagi memastikan industri domestik lebih kompetitif di pasaran domestik dan luar negara. Jumlah pengecualian duty import yang diluluskan pada tahun 2010 adalah 24.8 bilion ringgit dan dari Januari hingga Mac 2011 berjumlah 11.6 bilion ringgit. Pada tahun ya, silakan. Boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih atas maklumat berkenaan jumlah pengecualian yang kita beri untuk tempoh tersebut. Saya nak tanya lanjutan pada itu sebab permohonan bilangan permohonan tambahan ni agak bertambah dengan banyak juga daripada ikut catatan saya itu daripada tahun lepas cuma 6,732 permohonan. Sekarang ni 8,018, maksudnya ada 30% pertambahan dalam permohonan pengecualian duty. Timbalan Menteri mengata kerana pengecualian ini terpaksa diberi atas bahan-bahan yang tidak dikeluarkan atau tidak ada di dalam negara kita. Apakah justifikasi kalau nilai yang kita korbankan terlalu tinggi 24 bilion? Kenapa kementerian tidak boleh mengusahakan supaya di antara bilangan jumlah atau bilangan bahan-bahan yang tidak terdapat dalam negara kita terpaksa diimport, kita cuba ikhtiarkan untuk barangkali melalui persetujuan AFTA ataupun perundingan FTA di negara-negara yang kita persetujui untuk kita ratifikasikan bahawa tidak perlu ada wujud ataupun pengecualian cukai, pengecualian duty ditumpukan kerana kita tidak perlu untuk menunjukkan waiver kita yang terlalu tinggi kerana kita boleh batalkan atau usahakan melalui FTA. Adakah ada cadangan untuk masa akan datang daripada kita memproses permohonan pengecualian duty import yang terlalu banyak? Lebih baik kita tumpukan pada untuk usaha untuk mengadakan bahan-bahan ini melalui kerjasama FTA daripada kita tumpu kepada pengecualian. Apa cadangan tu? Saya ingat Yang Berhormat Indra Mahkota pun sedia maklum bahawa
Antara perkara yang lazim digunakan dalam FTA ialah pengecualian cukai dan juga pengecualian duty import. Ya. Jadi ianya satu perkara yang biasa. Apabila kita memberikan faedah ini kepada pengeksport daripada luar negara untuk mengekspor produk mereka ke dalam negara kita ini, kita juga menikmati kemudahan yang sama apabila kita mengekspor kepada negara tersebut. Jadi itu antara sebabnya kita adakan pengecualian cukai ini. Dan sudah tentu ianya bermatlamat untuk meningkatkan pelaburan. Apabila satu bahan-bahan mentah itu diberikan pengecualian cukai, biasanya ianya digunakan dalam proses perkilangan, di mana akhirnya produk itu diekspor dan di situ pun kita mendapat manfaatnya. Jadi itu antara sebab kita lakukan perkara tersebut. Dan yakinlah bahawa faedah yang kita dapat jauh mengatasi pengecualian cukai yang kita absorb itu. Yang Berhormat juga telah bangkitkan pada tahun 2011 dan 2012 diunjurkan usahawan yang akan dilatih adalah 8,000 sahaja. Ini sangat berkurangan bandingan 60,000 pada tahun 2010. Ini juga telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat yang lain. Kenapa sangat besar unjuran ini? Unjuran pada tahun 2011 dan 2012 sangat berkurangan kerana kekangan peruntukan sebenarnya. Pada kedua tahun-tahun ini, tiada peruntukan latihan keusahawanan diberikan banding 37.4 juta yang diberikan pada tahun 2010. Disebabkan itu, program latihan telah dikaji semula dan hanya yang memberi impak yang tinggi dan tidak bertindih saja telah diberi keutamaan. Walau bagaimanapun, usahawan-usahawan berputera boleh mendapat latihan yang dianjurkan oleh agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Yang Berhormat juga telah memohon penjelasan mengenai NKEA dan rangka kerja NKEA. Yang ini pun telah dibangkitkan oleh beberapa ahli-ahli Yang Berhormat yang lain. Di bawah 9400 NKEA, jumlah peruntukan rolling plan kedua ialah iaitu pada tahun 2012-2013 yang disediakan ialah 528 juta ringgit. Mungkin Yang Berhormat salah faham mengenai angka-angka tersebut, ya. Jadi daripada rolling plan tersebut, pada tahun 2012 sebanyak 208 juta ringgit akan dibelanjakan. Maksudnya untuk tahun kedua dalam rolling plan tersebut, jumlahnya ialah 528 juta tolak 208 juta. Maksudnya jumlahnya ialah 320 juta ringgit. Jadi baki keseluruhan dia 1 bilion kan? Ya. Keseluruhan dia 1 bilion lebih kan? Tak, itu kalau masuk dengan yang sebelum ini. Tetapi yang kita bangkitkan dalam jawatankuasa ini ialah rolling plan 2 tahun ni, 2012-2013, di mana 2012 jumlahnya ialah 208 dan 320 pada tahun 2013 perlulah dituntut semula semasa proses semakan dan penyediaan bajet 2013 nanti. Okey. Cuma saya sebutkan kerana NKA ni adalah program baru yang sebelum ni tak wujud, tahun-tahun sebelum ni tak ada. Sebab tu saya bangkitkan. Maksudnya ada satu permohonan baru, peruntukan baru yang akan dibuat untuk masa akan datang untuk mencukupkan keseluruhan 1 bilion. Itu maksud yang 1 bilion ni Yang Berhormat. Ya. 1.0. Jadi ianya adalah satu rancangan 5 tahun. Jadi saya ingat kita masih ada beberapa tahun lagi selepas ini untuk menggunakan peruntukan tersebut.